Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kepada semua sahabat-sahabat, brother-brother, sister-sister Dionko semua yang tengah menonton video kita orang untuk kali ini. So guys, kita orang orang kata tu we're back again lah kan, setelah beberapa minggu. Aku rasa dah nak sebulan kot tak bagi video. So minta maaf banyak-banyak sangat, memandangkan aku punya keadaan tak kondusif and ada beberapa perkara yang menghalang aku untuk buat video. So kita hari ini akan menceritakan berkenaan dengan fakta yang menarik berkenaan dengan One Piece, which is the one of the best organisation yang pernah diperkenalkan dalam One Piece kali ini, iaitu Cypherpol. So macam biasa, sebelum aku mulakan video kali ini, jangan lupa kepada korang yang baru sampai ke channel aku, yang baru je datang menjenguk aku punya channel kali ini, jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan tekan bell notification supaya korang boleh dapat video daripada kami, channel Dionko, setiap kali kita orang upload. And jangan lupa juga untuk like and share our video. So tanpa membuang masa, without further ado, without wasting any of our time, let's begin our fakta berkenaan dengan Cypherpol. Alright, so Cypherpol merupakan salah satu organisation yang merupakan salah satu daripada 3 kuasa besar dunia lah, world government, ataupun yang di bawah world government ada 3 kuasa besar, which is yang macam kita tahu sebelum ni, which is Marine, Shishibukai dan juga Cypherpol. So Cypherpol ni merupakan salah satu organisation yang sangat-sangat berpengaruh lah, dan juga mempunyai kuasa yang cukup besar di bawah world government. Alright, so apa function sebenarnya Cypherpol ni dalam organisation dalam untuk menjaga world government ni sebenarnya? Alright, so sebenarnya apa yang aku boleh katakan berkenaan dengan Cypherpol ni, mereka ini lebih kepada untuk menjaga rahsia dan juga kedudukan world government sebenarnya. Tak kisahlah Im Sama ke, sama ada Gorosei mahupun Tenryubito ataupun World Noble. Sebab apa yang kita boleh nampak, sebarang tindakan ataupun diorang punya skop kerja ni adalah lebih merujuk kepada apa-apa yang melibatkan kedudukan ataupun orang yang berani untuk menggoyahkan kedudukan world government, maka diorang ni akan menjadi frontliner lah untuk membanteras segala kegiatan yang boleh mengganggu-gugat kedudukan world government. Macam kita boleh tengok beberapa event yang pernah ditunjukkan kepada kita yang melibatkan perkara-perkara yang boleh menggugat kedudukan world government, which is macam insiden di Ohara. Macam kita tahu, orang-orang Ohara ni kan mampu untuk membaca poneglyph. So sesiapa yang mampu membaca poneglyph, maka dia merupakan salah satu orang yang sangat-sangat berbahaya sebenarnya. Even Nico Robin sekarang yang tinggal seorang dia mampu untuk membaca poneglyph, diorang nak cari sampai sekarang pun sebenarnya masih lagi tak berhenti sebenarnya pencarian diorang terhadap Nico Robin sebenarnya. Tapi nak buat macam mana kan, memandangkan Luffy semua kru-kru pun dah jadi kuat semenjak time skip, sebab tu diorang pun dah mula macam relax dulu, tak nak kacau sangat kan, mungkin tunggu masa yang sesuai agaknya kan. So kita boleh tengok insiden di Ohara, di mana CP9 yang diketuai oleh Spandain, iaitu ayah kepada Spandam, telah memulakan penyiasatan terhadap Pulau Ohara dahulu, dan dia yang melancarkan Buster Call dan menyebabkan Pulau Ohara telah hancur lebur. Tapi nak mengatakan bahawa kematian beramai-ramai yang berkaitan dengan orang-orang Ohara ni bukanlah kerja Cypherpol sebenarnya. Ianya lebih merujuk kepada kerja si Akainu tak guna tu. Ada yang memberi arahan untuk membunuh semua orang-orang Ohara. Memang kejam lah bagi aku, memang tak patut lah sebenarnya kan, sebagai seorang marine kan. Tapi nak buat macam mana kan, dah dia punya kerja kan. So kemudian kita boleh tengok juga kejadian ataupun event sewaktu di mana Spandam cuba untuk retrieve atau mendapatkan blueprint Pluton daripada Tom, bukan Tom Hiddleston ataupun Loki tu ini Tom, iaitu penjaga kepada iceberg dan juga Cutting Flame. Kalau korang tak kenal Cutting Flame ni, korang memang bukan peminat One Piece kalau korang nak tahu siapa Cutting Flame ni, Cutting Flame ni adalah Franky sebenarnya. So sebenarnya kalau korang nak tahu, Tom sebenarnya telah memegang lama sebenarnya blueprint Pluton, tapi sebenarnya selepas kedatangan CP5, iaitu yang diketuai oleh Spandam untuk mendapatkan blueprint tersebut, dia telah menyerahkan kepada salah satu daripada anak buahnya, yang akhirnya kita tahu Franky yang pegang sebenarnya blueprint Pluton tersebut. Dan kemudian kita boleh tengok insiden yang paling besar, which is iaitu Cypherpol menjadi antagonis dalam satu-satunya arc yang paling best, iaitu arc di Water 7 dan juga Enies Lobby. Kita boleh tengok pada waktu itu diorang mula orang kata tu memperlihatkanlah siapa sebenarnya Cypherpol ni kan, di sebalik topeng mereka, dan mereka telah menunjukkan siapa diri mereka yang sebenarnya. Kita tahu apa tugas diorang pada waktu itu, iaitu first adalah untuk mendapatkan blueprint Pluton, dan kedua adalah bila Robin sampai situ, Aokiji telah pun memberikan arahan kepada mereka untuk menangkap Nico Robin pada waktu itu juga. Sebab itulah Aokiji bagi kat Spandam semua benda, Buster Call punya Denden Mushi semua dia bagi, semua maklumat berkenaan dengan Straw Hat Pirate semua dia bagi dekat Cypherpol untuk pastikan yang diorang mampu untuk tangkap Nico Robin pada waktu itu. Alright, so macam kita kalau korang nak tahu sebenarnya
Cypher pun mempunyai 8 official orang kata tu group lah, 8 official group dan 2 unofficial group. Okey, 8 official group ni sebenarnya kita pernah diperlihatkan sebenarnya kalau korang nak tahu sebenarnya. Cuma tak banyak lah, cuma aku rasa ada 3 je kalau tak silap, which is CP5 macam aku bagi tahu tadi, iaitu yang diketuai oleh Spandam yang cuba untuk mendapatkan blueprint Pluton daripada Tom. Kemudian kita diperlihatkan dengan CP6. CP6 sebenarnya kalau korang perasan ada seorang lelaki yang bernama Jerry yang berada dalam Puffing Tom ataupun trend yang membawa Nico Robin untuk pergi ke Enies Lobby, which is yang telah ditewaskan oleh Sanji juga. Dan kemudian yang terakhir iaitu CP7. Kalau korang nak tahu siapa CP7, CP7 ni adalah seorang tukang masak yang berada di dalam Puffing Tom tu juga, yang telah juga ditewaskan oleh Sanji. Wanze nama dia, yang boleh balut diri dia dengan mi tu. Aku pun tak faham macam mana dia boleh balut diri dia dengan mi semua tu kan, boleh keluar ikut hidung lagi mi dia tu, memang padu betul lah. Alright, so itu adalah unofficial. So kita akan ceritakan panjang lebar untuk 2 official group, which is the first one is CP9 and the second one is CP0. Alright, so berkenaan dengan CP9 ni, kalau korang nak tahu sebenarnya CP9 telah pun menunjukkan ataupun membuat first appearance mereka sewaktu di Water 7, which is pada waktu ketika itu kita boleh lihat sewaktu diorang cuba untuk ugut Nico Robin supaya ikut diorang, dan akhirnya diorang telah pun reveal diri diorang siapa. Dan CP9 dianggotai oleh seorang chief iaitu diketuai oleh Spandam. Spandam daripada CP5 dia masuk jadi CP9 punya chief, kemudian diikuti dengan 8 orang assassin yang ada dalam CP9, which is Rob Lucci, Kaku, Blueno, Khalifa, Kumadori, Jabra, Fukuro dan juga Nero. Tetapi Nero ni macam tak pancing sangat lah, sebab waktu dekat Puffing Tom lagi dia dah tewas dengan Frankie dah. So disebabkan itulah Rob Lucci mengambil keputusan untuk membunuh dia terus, sebab rasa memang macam dia ni tak berguna langsung lah. Alright, so CP9 ni sebenarnya kalau untuk pengetahuan korang, mereka telah pun ditewaskan pada ketika di event Enies Lobby. Tapi untuk pengetahuan korang, sewaktu sebelum event di Water 7, diorang ni dipecahkan kepada 2 group, which is first group dianggotai oleh Rob Lucci, Blueno, Khalifa, Kaku. Mereka telah berada di Water 7 untuk menyiasat berkenaan dengan keberadaan blueprint Pluton. Manakala grup yang kedua pula iaitu dianggotai oleh Jabra, Kumadori dan juga Fukuro telah pun berada di, aku tak tahulah kat mana, tapi diorang ni mempunyai tugas itu untuk menyiasat kumpulan Revolutionary Army lah. Alright, itu antara yang korang perlu tahulah berkenaan dengan apa yang terjadi sebelum Water 7, Ark dan juga Enies Lobby. Alright, so selepas daripada tertewasnya kumpulan CP9 ni terhadap kumpulan Straw Hat Pirate, untuk pengetahuan korang, ada penceritaan sebenarnya apa yang berlaku selepas itu, tapi tidak di-animationkan, mungkin kerana ada beberapa perkara tak link sebenarnya dengan anime sebenarnya. So aku akan beritahu apa benda yang tak link tu So apa yang jadi sebenarnya selepas daripada event mereka ditewaskan di Water 7 dan juga Enies Lobby, sebenarnya mereka telah pun melarikan diri menggunakan kemampuan Blueno, iaitu Doa-Doa Domi. Kalau dalam bahasa Melayunya adalah pintu-pintu Nomi ataupun buah pintu-pintu. Itu dah bahasa Melayunya lah kan. So mereka telah melarikan diri sebenarnya disebabkan oleh arahan daripada Spandam yang telah mengarahkan Marine untuk mencari kumpulan CP9 ni untuk ditangkap. Kau tengok, dia dah lah tak buat apa-apa kerja, lepas tu dia nak minta orang Marine untuk tangkap CP9 yang dah bertukus lumus untuk memastikan yang dia berjaya hantar Nico Robin, padahal dia sendiri yang gagal. Nampak tak betapa sampahnya si Spandam ni sebenarnya kalau korang perasan. And disebabkan itulah kumpulan CP9 ni telah melarikan diri menggunakan kemampuan Blueno sampailah ke satu pekan iaitu yang bernama Sand Poplar. So sampai je dekat Sand Poplar ni, diorang masukkan Rob Lucci ke dalam hospital, tapi diorang ni tak ada duit ataupun dana untuk bagi ataupun untuk membayar lah kos rawatan untuk merawat Rob Lucci. Dan akhirnya diorang menggunakan diorang punya apa tu orang kata tu, kemampuan Devil Fruit diorang untuk membuat pertunjukan, dapatkan duit. So bila diorang dapat duit, diorang sembuhkan Rob Lucci, dan akhirnya selepas daripada Rob Lucci sembuh, so diorang terpaksa untuk keluar daripada bandar Sand Poplar tu sebab takut Marine cari diorang. So sebenarnya di akhir cover page yang menceritakan berkenaan dengan pelarian CP9 ni, sebenarnya dia menunjukkan bahawa Rob Lucci sendiri mengugut kepada Spandam, di mana yang dia akan membalas dendam di atas apa yang Spandam ni dah buat, sebab dia cuba untuk menangkap kumpulan CP9, bekas-bekas CP9 ni. Dan untuk pengetahuan korang juga, sebenarnya CP9 telah pun dibubarkan sebenarnya. Alright, so itu baru CP9. Aku dah cerita pasal CP9 kan. So kita akan ceritakan berkenaan dengan CP0.
So CP0 ini dia penampilan dia berlainan sikit daripada CP9. Kalau korang senang nak tengok siapa sebenarnya CP0, diorang ni akan memakai suit berwarna putih dan juga fedora berwarna putih. Kalau korang nampak CP9 dahulu, dia memakai suit berwarna hitam dan juga fedora berwarna hitam. So dia adalah nampak perbezaan antara dua Cypher punya group yang unofficial ni kan. So CP0 merupakan salah satu kumpulan yang sangat-sangat berbahaya sebenarnya. Bukan berbahaya disebabkan apa sebenarnya, tapi disebabkan orang mengatakan bahawa kekuatan mereka ini melebihi kekuatan orang-orang dalam CP9 dahulu. Dan kau bayangkanlah kalau CP9 yang orang macam Rob Lucci tu dah kuat, apatah lagi orang-orang CP0. Dan CP0 dianggotai oleh beberapa orang yang kita kenal dan ada juga orang yang kita tak kenal lagi, which is masih lagi Oda melukiskan dia orang sebagai watak-watak masih lagi bertopeng. Dan ada beberapa watak yang sudah kita kenali dan ada beberapa orang daripada CP9 telah pun masuk ke dalam CP0 inilah. So kenapa aku cakap tadi berkenaan dengan kes ataupun kejadian selepas kekalahan CP9 tadi tak berapa link dengan yang telah di-animationkan, which is kenapa? Sebab yang telah menjadi anggota-anggota CP0 yang kita kenal adalah first Pandam, kemudian Rob Lucci, kemudian Kaku, and the fourth one is Stasi. Okay, Stasi ni aku akan cerita sebentar lagi. So Spandam kita nampak tiba-tiba je dia bersama dengan Rob Lucci bersama dalam CP0, tapi Spandam dah tak jadi chief dah, dia menjadi macam anggota-anggota bersama lah, macam sama level lah. So kat sini lah kita nampak macam tak link lah, kenapa tiba-tiba boleh jadi baik kan. Kau tahu kan macam mana Rob Lucci tu punya ganas kan macam mana. So nampak macam tak berapa kena lah. So sebab tu lah aku rasa kejadian selepas daripada event di Enies Lobby tu tak di-animation kan. Bagi aku sebenarnya benda tu penting, tapi selepas tak di-animation kan, aku rasa benda tu tak berapa link, and sebab tu diorang tak buat anime kan. So kalau korang nak tahu berkenaan dengan tugas CP0 ni, sebenarnya CP0 ni kita tak nampak lagi spesifik diorang punya tugas ni sebenarnya, sebab kita nampak macam-macam benda diorang buat. First, diorang datang ke Dressrosa semata-mata untuk menjelaskan berkenaan dengan kekeliruan berkenaan dengan kedudukan Doflamingo sebagai King of Dressrosa dan juga sebagai seorang Shichibukai. Disebabkan pada waktu itu ada berita yang mengatakan bahawa Doflamingo telah turun daripada kerusi Shichibukai dan tidak menjadi King of Dressrosa lagi. Tapi Doflamingo telah meminta kepada CP0 untuk datang ke Dressrosa bagi menyelesaikan perkara ini untuk tidak mengelirukan orang-orang di Dressrosa lagi. So kemudian kita boleh tengok juga diorang ni punya tugas adalah untuk melindungi Tenryubito sewaktu di event Reverie, which is pada waktu itulah kita diperkenalkan dengan watak-watak yang kita kenali, which is Rob Lucci, Kaku, siapa lagi, Spandam, lepas tu ada satu watak yang tinggi masih bertopeng lagi, kemudian ada Stasi juga kat situ. And paling latest kita boleh tengok kemunculan CP0 di Wano, which is untuk deal sendiri dengan Orochi bagi mendapatkan senjata, dan Orochi telah deal lah dengan CP0 untuk mendapatkan Warcraft. Dan aku rasa sebenarnya apa yang dibawa oleh CP0 ni macam pelik sebenarnya. Kenapa World Government perlukan barang-barang senjata daripada Wano sebenarnya, sedangkan Wano ni tak ada link dengan mana-mana apa pun, dan Wano ni antara yang paling orang kata tu terpisah lah dengan mana-mana negeri dekat luar ataupun tempat-tempat kat luar kawasan peta One Piece ni. Tapi kenapa diorang perlukan senjata daripada Wano? Itu memberikan banyak lah tanda tanya sebenarnya kalau korang nak tahu. And apa yang aku boleh katakan berkenaan dengan skop kerja CP0 ni adalah CP0 ni diperkenalkan adalah untuk bekerja serve under World Noble sebenarnya. Diorang ni lebih khusus untuk bekerja di bawah Tenryubito yang diberitahu lah ataupun mengikut pembacaan aku sendiri. Alright, so macam korang tahu tadi ada beberapa watak yang kita dah kenal, which is Rob Lucci, Kaku, Spandam dan juga Stasi. Kalau korang nak tahu sebenarnya Stasi ni dia adalah pada asalnya orang-orang Underworld. Kalau korang nak tahu macam mana orang Underworld, nanti kita akan bincangkan dalam video yang lain. So kalau korang nak tahu berkenaan dengan Stasi ni, dia pernah membuat kemunculan pertama dia sewaktu sajalah berkenaan dengan Cyberpol ni. Cyberpol ni macam-macam benda sebenarnya boleh bincang sebenarnya kalau korang perasan, tapi kemunculan diorang tak begitu banyak sebenarnya dalam cerita One Piece ni, sebab banyak lagi watak-watak yang masih lagi tidak diperkenalkan. Kalau dikatakan bahawa CP0 ni merupakan salah satu organisation yang sangat-sangat kuat, that means maksudnya diorang ni antara salah satu kumpulan pirate macam Luffy ni perlu berhati-hati sebenarnya, sebab bagi aku sebenarnya the last war yang akan terjadi adalah antara the pirate dengan world government sebenarnya. Dan aku rasa yang akan menjadi frontliner untuk perang tersebut sendiri adalah kumpulan-kumpulan Cypherpol ni sebenarnya. So itulah sajalah daripada aku untuk berkenaan dengan Cypherpol ni untuk korang sebenarnya. A few minutes later.
So guys, sampai situ sajalah kita punya penceritaan berkenaan dengan self-propel. So macam mana? Jelas untuk korang? Lama tak jelas. Ada beberapa perkara lagi kita tak cerita. Memang pun ada beberapa lagi aku tak cerita berkenaan dengan kemampuan dan sejauh mana kekuatan orang-orang self-propel ni. So aku ingat aku akan menceritakan untuk video yang akan datang, which is the part 2 of the self-propel. So korang kena stay tune saja dengan channel aku. Jangan pergi ke mana-mana. Korang kena stay tune, tekan bell notification supaya korang boleh dapat setiap daripada video kita orang setiap kali kita orang upload. And kepada korang yang baru sampai ke channel aku, jangan lupa untuk tekan butang subscribe. Tekan butang subscribe, tekan bell notification supaya korang boleh dapat video daripada channel Dionko setiap kali kita orang upload. And jangan lupa juga untuk like and share our channel kepada kawan-kawan korang yang suka One Piece ataupun tak suka One Piece pun boleh juga sebenarnya, sebab kita orang ada sediakan segmen APE untuk memudahkan diorang untuk lebih memahami cerita berkenaan dengan One Piece ni sendiri. Alright, so itu saja daripada kami channel Dionko pada kali ini. So akhir kata daripada channel Dionko, terima kasih banyak-banyak bagi korang yang dah support kita orang sampai ke tahap ini. Mungkinlah tak sejauh mana sebenarnya, tapi bagi kita orang sangat appreciate gila-gila. And thank you guys kepada korang semua. Itu saja pada channel Dionko untuk kali ini. See you in the next video. Salam daripada Dionko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.